Okey, baik. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita tentang sebatian karbon yang kita dah belajar sebelum ni. Okey. Hari tu saya dah suruh awak buat latihan 5.1 dan juga 5.2. Okey, so hari ni kita akan masuk subtopik yang seterusnya, 5.3 yang berkaitan dengan sebatian karbon juga. Okey. So hari ni 5.3 kita akan masuk alkohol. Okey, apa dia alkohol? Alkohol adalah merupakan sebatian karbon. Okey, dia juga adalah sebatian karbon yang mengandungi unsur karbon. Okey, organik. Organik ni maksudnya dia berasal daripada benda hidup. Okey, sebatian karbon daripada benda hidup yang mengandungi unsur karbon lah. Okey, C. Selain unsur karbon, alkohol juga ada unsur hidrogen, H, dan juga oksigen, O. Okey, tapi kita panggil ini sebatian karbon sebab apa? Dia mengandungi unsur C tadi. Okey, jadi alkohol dapat dihasilkan melalui suatu proses yang dipanggil proses penapaian. Okey, dengan menggunakan tindakan yeast sebagai bakteria terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Okey, mari kita lihat proses dia. Okey, proses untuk menghasilkan alkohol. Okey, dia panggil proses penapaian. Okey, dalam proses penapaian, enzim zimase dalam yeast akan menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida seperti persamaan tindak balas berikut. Okey. So untuk menghasilkan alkohol kita memerlukan glukosa. Okey, contoh seperti glukosa ni gula lah, tak kisahlah. Okey, dia seperti karbohidrat seperti nasi, seperti roti. Okey. Okey, so apabila kita ambil bahan tersebut, okey, kita campurkan dengan yeast. Okey, dalam yeast dia mengandungi banyak bakteria. Okey, jadi bila kita campurkan, okey, kita biarkan selama seminggu atau lebih, okey, dia akan menghasilkan alkohol yang dipanggil etanol bersama dengan gas karbon dioksida. Okey, macam mana dia terhasil? Macam mana dia boleh terhasil? Okey, dia dihasilkan ataupun alkohol ini dihasilkan oleh tindak balas daripada yeast tadi. Sebab apa? Dalam yeast ada bakteria. Okey, apabila tindak balas berlaku, okey, karbon dioksida akan dibebaskan oleh bakteria tadi. Okey, macam tu. Okey, so dalam proses penapaian ni kita macam kita peram benda tu. Kita biarkan dia busuk. Okey. Okey. Tengok dalam gambar darjah bawah ni. Ni contoh dia punya radas. Okey, macam mana dia buat. Okey, untuk menghasilkan larutan alkohol tadi, okey, larutan glukosa ataupun larutan gula tadi dicampurkan dengan yeast, bakteria. Okey, dibiarkan selama seminggu, lebih kurang lah seminggu. Okey, dalam masa seminggu tadi bakteria yeast ni akan bertindak balas dengan gula tadi. Okey, jadi selepas seminggu akan terhasillah alkohol yang kita panggil sebagai etanol tadi. Okey. Okey, jadi apa kaitan dia dengan alkohol air kapur ni? Okey, macam saya cakap tadi, okey, selain alkohol yang dihasilkan, akan ada hasil lain yang dihasilkan oleh tindak balas tersebut, iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida akan bergerak, akan naik ke atas, akan pergi ke tabung uji ini. Okey. Jadi karbon dioksida ini akan mengeruhkan air kapur yang terdapat di sini. Okey. Jadi ingat kan, awak dah belajar sebelum ni, bila ada air kapur je, okey, itu menunjukkan bahawa ada kehadiran gas karbon dioksida. Apabila dia bercampur dengan air kapur, maka air kapur akan menjadi keruh. Ingat, apa-apa tindak balas pun, okey, bila ada air kapur je, mesti ada gas karbon dioksida akan terhasil. Jadi hasilnya air kapur akan menjadi keruh. Jadi bermaksud tindak balas telah berlaku di sini apabila air kapur menjadi keruh. Okey, gas karbon dioksida ni dihasilkan semasa tindak balas oleh bakteria yeast tadi kat sini. Kan?
Okey. So sekarang ni etanol telah dihasilkan. Okey, tetapi bukannya 100% bahan tersebut adalah alkohol. Dia kena melalui satu proses lagi yang dipanggil proses penyulingan. Yang ni, yang bawah ni. Penyulingan. Okey, alkohol tadi tu, etanol tu dia perlu disulingkan. Dia macam tapis lah. Tapi melalui proses penyulingan. Sebab apa? Sebab apa dekat etanol ni, okey, dia bukan 100% etanol, dia bercampur dengan air. Etanol plus air sikit. Jadi kita nak buang air. Kita nak etanol saja. Bagaimana? Melalui proses penyulingan tersebut. Okey, awak tengok kat bawah ni. Etanol plus air. Jadi kita nak asingkan air, kita tak nak air. Kita nak etanol saja. Jadi macam mana? Jadi diletakkan di dalam satu kelalang macam ni. Lepas tu dipanaskan. Okey, apabila panas, pada suhu 78 darjah Celsius. Okey, 78 darjah Celsius dekat sini. Okey, wap etanol tadi akan naik ke atas. Sebab apa? Takat didih bagi alkohol ataupun etanol adalah lebih kurang berbanding dengan takat didih air. Jadi yang akan naik ini adalah alkohol dulu ataupun etanol dulu. Dia akan naik sebagai wap air. Dia naik ke atas ni. Lepas tu dia masuk kat sini. Bila dia masuk dekat sini, okey, dekat sini ruangan ini adalah ruangan untuk menyejukkan wap air tersebut. Okey, dekat sini apabila dia masuk, wap tadi yang masuk, okey, bila lalu sini dia akan menjadi titisan air di sini. Okey, condenser label ni okey berfungsi untuk menyejukkan wap air tersebut. Sebab itulah ada air masuk kat sini, sistem dia. Air masuk, lepas tu dekat sini ada air keluar. Sistem untuk condenser label ni dia akan menyejukkan kawasan di sini. Jadi wap air yang lalu tu akan berubah menjadi air, titisan air. Jadi air yang terhasil ni adalah air etanol yang tulen. Okey, jadi fungsi proses ini, penyulingan ni, fungsi dia adalah untuk mengasingkan etanol dengan air. Okey, jadi etanol dah dihasilkan dekat sini. Jadi yang tinggal ni adalah air. Kenapa air tak naik bersama-sama dengan etanol? Sebab apa? Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Jadi bila kita panas lagi sampai 100, barulah air ni akan naik. Macam tu. Okey. So kena ingat takat didih bagi etanol adalah kurang berbanding takat didih air tulen. Air biasa. Tu dia. Jadi fungsi penyulingan ni adalah untuk memisahkan etanol dan air. Macam tu. Okey. Okey, itu proses dia. Okey, so kita tengok next. Okey, sifat-sifat fizik dan sifat kimia bagi alkohol. Okey, kita tengok dulu sifat fizik dia. Sifat fizik alkohol adalah seperti berikut. Nombor 1, ianya tidak berwarna, dia tak ada warna. Okey, lepas tu dia adalah cecair pada suhu bilik. Dia takkan beku dan sebagainya pada suhu bilik. Okey, lepas tu dia mempunyai bau yang tersendiri. Okey, ada yang bau dia busuk. Okey, ada yang wangi. Okey, lepas tu takat didih akan meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Maksudnya semakin banyak bilangan alkohol, semakin banyak maksudnya takat didih dia semakin tinggi. Okey, selepas itu ketelarutan dalam air akan berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Okey, selain sifat fizik tersebut, okey, sifat kimianya adalah, kita tengok kat sini. Okey, dia bercampur sekali, sifat fizik dan sifat kimia dia bercampur kat situ. Okey. So, berikutnya adalah kesan ataupun kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Okey, alkohol ni ada berbagai kegunaan, okey.
Di antaranya adalah sebagai bahan api. Okey, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. Nyalaannya adalah berwarna biru dan pembakarannya adalah lengkap serta bersih tanpa jelaga. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Dekat Filipina ada kenderaan yang menggunakan alkohol sebagai bahan bakar mereka. Macam tu. Okey, lepas tu perubatan. Okey, alkohol juga digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Okey, lepas itu dalam kosmetik juga alkohol digunakan sebagai pelarut pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan gincu. Okey. Alkohol juga digunakan untuk membuat barangan kosmetik. Okey, minyak wangi dan sebagainya. Okey. Okey, dan last sekali, dalam bidang industri, alkohol digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair, pencuci. Boleh digunakan sebagai pencuci alkohol ni. Okey, dan juga dalam beberapa jenis makanan. Okey, lepas itu alkohol juga boleh buat minyak wangi. Okey, lepas tu etanadiol, sejenis alkohol, okey, dia boleh digunakan untuk sebagai anti beku dalam industri. Dia dapat mengelakkan sesuatu benda itu daripada membeku. Itu dia. Okey. Okey, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, selain digunakan untuk apa tu tadi yang kita lihat tadi, okey. Ada yang tertinggal. Okey. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan, okey. So bila alkohol ni digunakan sebagai bahan makanan, apabila pengambilannya secara berlebihan, okey, dia boleh memudaratkan individu tersebut, okey. So antara kesan-kesannya adalah awak dapat lihat kat sini, okey, kesan kepada organ badan otak. Apa kesan dia? Kesan dia adalah boleh merosakkan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, yang boleh menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran untuk menganggarkan jarak. Kan? Okey. Yang kedua, mata boleh menjadi kabur. Okey, paru-paru juga kadar pernafasan akan meningkat. Okey, seterusnya boleh menyebabkan kadar degupan jantung akan meningkat. Seterusnya menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, perut. Okey, akibatnya adalah kerangsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Okey, dekat hati juga dia boleh merosakkan sel hati. Sel hati boleh mati dan mengeras. Okey, berlaku sirosis dan kanser hati. Ini penyakit di hati. Okey, ginjal juga boleh rosak akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Maksudnya ginjal ni ditapis. Terlampau banyak sangat benda yang ditapis, jadi boleh merosakkan organ ginjal tersebut. Okey, pundi kencing. Pembuangan air kencing yang lebih kerap juga boleh menyebabkan masalah. Okey. Habis dah. Okey, habis dah bab alkohol. Habis dah. Ada masalah tak? Saya rasa yang ni senang je kot, alkohol ni. Tak ada cikgu, semua faham. Faham kan? Okey, cuma tumpukan kepada dia punya proses tadi tu. Sebab biasanya soalan dia akan tanya tentang proses ni tadi. Ni persamaan kimia ni. Okey. Ini proses penapaian. Kat atas ni penapaian. Maksudnya kita apa ni? Kita simpan dia bagi dia busuk. Lepas itu kita suling dia, kita tapis dia yang ni. Dua proses ni awak kena tumpukan. Okey. So kalau dah faham, tak ada masalah, saya nak awak buat latihan lah macam biasa. Yang ini saja. Untuk hari ni 5.3 saja. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Baik, kalau macam itu saya nak awak hantar selewatnya petang ini. Sebab apa saya nak key in markah yang ini untuk hari ini, PBD ni. Okey? Okey cikgu. Cantik. Okey, jangan lupa isi kehadiran dalam mesej yang saya bagi tu.
Dan cikgu. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. Okey? Okey cikgu. Oi, teacher. Ha. Cikgu dah habis dah? Habis dah. Kejap je. Masya Allah. Saya pun penat dah daripada pagi tadi kelas. Aduh, kelas PJ, kelas sains. Cikgu, mana link kehadiran cikgu? Ada dalam Itu dah- mesej. Cek. Cek. Okey, tak ada masalah. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Bye.